Salah satu grup ulama Islam ni ada dipanggil Al-Haddad. Al-Haddad ni maksudnya apa? Tukang besi. Dia yang menemui besi yang sangat keras di dunia waktu itu dia panggil Damascus Steel. Kalau pedang Islam bertembung dengan pedang barat confirm patah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi berbahagia ni masih diberi kita kesihatan dan kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat dan kebaikan kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk terus mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita nak kongsikan mengenai manusia, potensi manusia, potensi diri manusia. Apakah yang membezakan kita manusia dengan makhluk yang lain? Haiwan ke, ataupun malaikat ke, ataupun makhluk-makhluk yang lain lah ya? Antara yang besar yang membezakan kita dengan makhluk yang lain adalah akal. Akal yang Allah jadikan. Sehingga kan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bangsa manusia, malaikat pernah bertanya kepada Allah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa nak jadikan, kenapakah mau menjadikan satu kejadian yang akan membuat kerosakan dan menumpahkan darah, kan? Jadi Allah kata, ini a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu, kamu tak mengetahui. Jadi akhirnya Allah kata apa? Allah sebut wa 'allama adamal asma'a kullaha. Allah mengajar Adam beberapa ilmu. Pendekkan cerita, akhirnya malaikat maknanya mengiktiraf manusia itu, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami pun tak ada ilmu melainkan apa yang kau bagi pada kami, ya Allah. Jadi manusia tu, surah Baqarah, kita baca bermula ayat 30 surah Al-Baqarah tu. Jadi maknanya Allah menjadikan kita ni, yang penting terbeza dengan makhluk-makhluk adalah, yang lain adalah akal. Dengan akal kita boleh belajar, dengan akal kita boleh menuntut ilmu. Dan alhamdulillah, syabas dan tahniah, hari ni kita duduk dalam majlis ilmu, alhamdulillah. Satu hari kita dengan malaikat, antaranya sudut akal tu sendiri satu, kemudian yang keduanya malaikat tak ada nafsu, kita diberi nafsu, dan itu ujian besar bagi diri manusia. InsyaAllah nanti kita boleh cerita detail lagi mengenai makhluk-makhluk ni pun bagus juga nanti satu hari nanti, insyaAllah. Okey. Satu hari saya ada jemputan, ni lama, cerita lama ni cerita lama ni tahun 2007-2008 lah, saya pun tak ingat lah, tapi 2007-2008 lah. Satu hari saya ada jemputan dekat Maghribi. Maghribi ni Morocco, Maghribi. Waktu tu jauh lah ya pada saya waktu tu. Sini Malaysia ke Dubai kat 8 jam, 7 jam 8 jam. Transit lagi 6 jam 7 jam. Daripada Dubai pergi ke Casablanca, lagi 7 jam 8 jam. Jadi ketika saya transit dekat Dubai, saya waktu tu pagi-pagi subuh-subuh, transit subuh, saya jumpa Datuk Noh Gadut, bekas Mufti Johor. Datuk Gadut Johor kan. Lepas subuh tu berbual lah, Tok nak ke mana Tok? Saya nak ke Mesir ni. Oh ya ke? Saya ada urusan dengan pelajar-pelajar Melayu kat sana. Oh ya ke Tok? Oh alhamdulillah. Anda nak ke mana? Datuk Noh Gadut tanya saya. Saya nak ke Maghribi Tok. Uish, Maghribi bagus tu Tok. Kenapa Tok? Maghribi tu banyak ulama-ulama yang kita tak dengar pun banyak.
Kalau hantar ziarah nanti ulama-ulama hantarkan salam, sampaikan salam mana. InsyaAllah tu, insyaAllah. Habis bersama dengan Datuk Nur Gadut, saya pun jalan lagi, saya jumpa dengan Chef Sabri. Waktu tu Chef Sabri bersama kru TV3 tengah buat program Spice Route TV3. Dengan kru TV3 Chef, Assalamualaikum Ustaz. Berbual kita. Syed nak ke mana Syed? Saya tengah buat program Spice Route ni Ustaz. Ni kru TV3. Ya ke? Ustaz nak ke mana? Saya nak pergi Maghribi tu. Maghribi bagus tu Ustaz. Kenapa? Maghribi tu makan dia sedap-sedap tau. Makan dia sedap. Masin cukup semua. Ya ke? Makan cukup sedap. Okey. Habis saya dengan Chef Sabri, saya berjalan lagi, saya jumpa satu kumpulan budak-budak muda yang kerja online gas ni. Kawan-kawan ni berbual lah. Ustaz, salam. Dia kenal saya tak pasal dia. Okey Ustaz, awak di mana? Saya online gas Ustaz. Kat sini dan sebagainya. Ustaz nak ke mana? Saya dari Maghribi. Maghribi bagus Ustaz. Saya kata kenapa? Perempuan sana cantik-cantik tau. Orang Barbar campur orang Spain, campur orang Arab. Lawa-lawa. Ya ke? Saya kata. Beberapa ketika kat sana saya balik di kelas macam gini, ibu-ibu kakak ada nyapa saya. Ustaz lama tak nampak Ustaz. Saya ada Maghribi saya bagus Ustaz Maghribi tu. Kenapa kak? Shopping sana sedap tau. Okay. Jadi tuan-tuan muslimat sekalian, apa membezakan kita ni kat sini ni? Sini, apa yang ada kat sini tu membezakan. So ini maknanya, sebab itu kelebihan manusia Allah jadikan yang besarnya adalah akal. Kita memang kena belajar dan jangan pernah berhenti belajar. Teruskan. Dan sesuai dengan hadis Nabi SAW, Nabi sebut kun aliman, jadilah kamu orang yang tahu mengajar, au muta'alliman, ataupun belajar, au mustami'an, ataupun mendengar, au muhibban, ataupun orang yang mencintai majlis ilmu, yang dia menganjurkan. Wala takun khamisan, jangan kamu jadi yang kelima, fatahluk, kamu akan binasa. So maknanya kita masukkan diri kita jadi 4 golongan. Orang yang mengajar, ataupun belajar, ataupun mendengar. Apa beza mendengar dengan belajar? Beza dia, orang yang belajar dia ada kertas dan pen, ada buku salin. Mustami'an ni dia dengar pun bagus juga. Ataupun muhibban ni dia menganjurkan majlis ilmu, tapi mungkin dia tak sempat nak datang. Paling kurang, jangan jadi orang yang kelima, maknanya tak ada langsung. Golongan yang keempat ni, kamu akan binasa. Jadi maknanya kita jadi begitu, duduk. Mudah-mudahan Allah rezekikan saya, dan kita semua, ibu-ibu, kakak, ayah-ayah saya sekalian, duduk dalam majlis ilmu sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Okey, mari kita mulakan hari ini hukum mempelajari ilmu. Hukum mempelajari ilmu ada 4. Hukum mempelajari ilmu ada 4. Yang pertama, hukum mempelajari ilmu yang pertama dipanggil fardu ain. Fardu ain ni apa? Perkara-perkara yang memahamkan kita rukun iman dan rukun Islam. Itu fardu ain. Jadi perkara-perkara yang memahamkan kita rukun iman, rukun Islam. Sama ada orang tu suka ke tak suka ke, dia kena belajar ilmu fardu ain. Sama ada orang tu dia pandai ke tak pandai, dia kena belajar. Dia wajib belajar. Dia raja ke, dia rakyat biasa ke, dia pemimpin ke, dia rakyat ke, dia kena belajar fardu ain. Fardu ain ni mana wajib belajar. So kita suka tak suka. Jadi kita memahami. Selesai kita faham rukun iman, 6 rukun iman. Selesai kita faham rukun Islam, 5 rukun Islam, maka selesai fardu ain kita. Kita faham dah cara semayang, cara asas semayang, puasa, zakat, haji, syahadah. Selesai, maka selesailah fardu ain kita. Hukum menuntut ilmu yang kedua dipanggil fardu kifayah. Fardu kifayah ni apa? Ilmu-ilmu selain fardu ain. Apa-apa ilmu yang memberi manfaat kepada manusia, itu fardu kifayah. Jadi fardu kifayah ni, orang tua-tua atau tok-tok guru kita, dia mentakrifkan dengan bahasa yang mudah. Fardu kifayah ni apa? Seorang tahu, yang lain tak payah. Ini tok-tok guru dulu Maknanya kalau satu orang dah ada wakil, terlepas kewajipan orang Islam. Satu orang ada wakil. Contoh, katakan di kawasan Malaysia ni, ilmu perubatan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah. Jadi
tak ada orang yang faham ilmu perubatan, kita wajib untuk mengadakan wakil orang Islam. Kalau selagi tak ada, berdosa kita. Jadi orang Islam secara kolektif dia kena lahirkan wakil. Itu fardu kifayah. Semua bidang lah. Ilmu ekonomi, ilmu pendidikan, ilmu kesenian. Dalam agama sendiri pun dia ada ilmu fardu kifayah. Apa dalam agama yang fardu kifayah? Ilmu tajwid, itu fardu kifayah. Ilmu memandikan jenazah, itu fardu kifayah tu. Jadi kalau kawasan kita tak ada seorang pun yang pandai mandikan jenazah, maka berdosa. Kita kena wakil. Hantarlah khusus mana-mana. Kita sama-sama buat wakaf ilmu. Itu dia panggil wakaf ilmu. Masing-masing keluar sikit-sikit, kau pergi belajarlah menguruskan jenazah. Itu panggil wakaf ilmu. Jadi orang tu wakil sebagai orang Islam. Itu dia panggil fardu kifayah. Apa-apa bidang lah, apa-apa juga bidang, kita kena ada wakil sebagai orang Islam kat situ tu. Hukum menuntut ilmu yang ketiga. Yang ketiga dipanggil fardu kifayah aini. Fardu kifayah aini. Fardu kifayah aini ni macam mana? Sesuatu hukum fardu kifayah, dia fardu kifayah, tetapi seseorang telah menceburinya, maka orang itu dia wakil orang Islam kan, wajib bagi dia belajar betul-betul. Bagi orang lain fardu kifayah, bagi dia yang telah menceburinya itu dipanggil fardu kifayah aini bagi dia tu. Dia wajib belajar betul-betul, dia tak perlu belajar main-main. Kalau main-main berdosa dia. Maknanya dia dah ada dalam bidang tu. Sebab itu kita ajarkan hukum menuntut ilmu ni pada anak-anak kita dekat universiti kan. Awak ni kan belajar undang-undang, belajar ekonomi, belajar apa semua. Awak ni fardu kifayah aini dipanggil. Jangan belajar main-main. Jangan ambil buat assignment tu copy paste. Jangan. Pesan ke anak-anak belajar betul-betul. Sebab dia wakil orang Islam. Kalau dia belajar main-main, berdosa dia. Katakan ada bidang kesenian kan, kesenian, bidang dia seni. Bidang tu fardu kifayah buat kita, tapi dia dah masuk bidang tu, dia tak boleh belajar main-main. Dia kena belajar betul-betul. Kalau belajar main-main, berdosa dia hukum dia. Katakan satu orang anak kita dia belajar pasal undang-undang lah contoh undang-undang. Dia kena faham undang-undang, kena wakil orang Islam. Kena lahirkan orang wakil orang Islam dalam bidang yang mahir sangat undang-undang. Kalau dia belajar main-main, berdosa dia. Bagi kita fardu kifayah, bagi dia dipanggil fardu kifayah aini. Bagi dia tu kena belajar betul-betul. Dia tak boleh belajar main-main. Dia kena belajar betul-betul. Dan ibu kakak ayah saya sekalian kan, kehebatan ulama terdahulu paling kurang satu orang ada 7 bidang fardu kifayah aini. Ulama dulu ulama dulu tu paling kurang satu orang 7 bidang fardu kifayah aini. Jadi kita tengok, kita kenal Imam Syafi'i sebagai ahli fiqh saja, tapi Imam Syafi'i juga mahir ilmu falak ni, ilmu bintang ni, mahir ilmu matematik. Imam Syafi'i juga mahir ilmu perubatan. Kita dengar nama Ibnu Sina adalah pakar perubatan. Tapi Ibnu Sina juga adalah orang yang mahir dalam ilmu matematik, dalam ilmu fiqh, dalam ilmu bintang. Kita dengar nama Al-Khawarizmi daripada Khurasan. Kalau sekarang ni Khawarizmi itu dia lahir dekat Khiva. Khiva ni sekarang kat negeri Uzbekistan. Kat Khiva. Al-Khawarizmi kita tahu dia, kita faham dia. Kita kenal dia dengan teori algebra dia, teori matematik dia. Dengan asas-asas teori matematik algebra Al-Khawarizmi ni menjadikan sekarang ni teknologi kita ni daripada teori matematik dia tu. Dia yang menemui huruf kosong dalam ilmu matematik. Bagi manuskrip India lama ada huruf kosong, tapi bukan perbahasan ilmu matematik. Bila ada huruf kosong, ada -1, -2, -3, -4, dapat diperbahaskan benda tu. Al-Khawarizmi kita rasa macam pakar matematik, tapi dia juga adalah pakar bintang, pakar ilmu pelayaran, pakar ilmu perubatan. Kita dengar nama Muhammad Ulugh Beg. Pelik nama dia. Muhammad Ulugh Beg.
Muhammad Ulugh Beg ni pakar astronomi Islam. Dia telah menamakan lebih 100,000 bintang. Bintang-bintang ni dinamakan tau, dipetakan nama kan. Bintang dekat dunia ni telah dinamakan sebanyak 210,000 nama. Ada nama-nama dia. Bintang ilmu ni Ulugh Beg saja 100,000 lebih dinamakan. Padahal di kurun ke-16 tu, sambungan daripada tu barulah beramai-ramai orang baru dapat 100,000 lebih lagi. Ulugh Beg ni Hollywood tengah buat cerita mengenai dia sebab dia pakar astronomi yang akhirnya orang barat ambil teori-teori astronomi dia. Kan? Kalau kita type Ulugh Beg, type kat YouTube kita jumpalah tokoh tu. Ulugh Beg, ULUGBEG, itu pakar astronomi. Kita dengar dia adalah pakar astronomi, tetapi dia juga adalah pakar matematik, pakar Quran, pakar hadis. Ulama terdahulu paling kurang 7 bidang fardu kifayah ini. Lepas tu orang dulu memang kalau alim memang Masya Allah, dia tak berhenti mengajar kan. Sekarang ni baru keluar universiti BA je kot, jalan berkembang ni kan. Aram sana, bid'ah sini, betul sana, baru diploma ni gini, jalan kembang. Ulama dulu tak berhenti belajar. 7 bidang paling kurang, at least 7 bidang fardu kifayah ini. Kan? Sebab tu dia dikagumi, bukan saja di kalangan orang Islam, orang barat pun datang jumpa dia belajar. Orang barat pun jumpa belajar macam mana. Dan hukum menuntut ilmu yang keempat, yang terakhir, iaitu harus. Okey, harus apa? Ilmu-ilmu yang berbahaya. Ilmu-ilmu yang berbahaya, ilmu sihir. Ilmu sihir belajar harus mengamalkan haram. Kan? Saja nak belajar, nak tahu macam mana nak mengatasi dia harus. Ilmu mencuri, ilmu mencopet. Curi ni ada ilmu dia tau. Kan? Ada ilmu dia. Belajar harus mengamalkan haram. Ilmu pelik-pelik ni kita boleh belajar, tapi harus belajar mengamalkan haram. Jangan dah tahu pula nak test, kan? Tak boleh. Hanya untuk tahu, untuk mengatasi dia saja. Itu harus, hukum harus. Jadi itu ilmu dalam agama kan. Okey, ataupun ilmu menurut Islam. Kan, apa hukum belajar agama. Okey, habis bab pertama. Kan? Setakat ni boleh ke pening atau mengantuk? Kan? Pening lah Ustaz, teknikal sangat lah, pening lah. Kita nak dengar cerita kelakar-kelakar. Kelakar kejap lagi. Okey, habis bab yang pertama. Bab yang kedua, meningkatkan potensi akal kita. Meningkatkan, macam mana kita nak meningkatkan potensi akal kita? Bab yang kedua Bab yang kedua meningkatkan potensi akal kita. Ibu-ibu, kakak, ayah saya sekalian, okey, kalau kita nak jadi pandai, orang nak jadi pandai, orang nak pandai dia kena belajar. So hari ni kita belajar dalam kelas ni, kita ada ilmu, kita ada catatan ilmu, kita adalah orang pandai. Orang pandai ni dia kena belajar dan kena ada disiplin. Jadi kalau kita sebut pandainya dia, maksudnya apa? Merujuk kepada orang belajar secara formal. Belajar contoh kelas ni ada catatan ni. Walaupun ini formal lah ni. Ini formal lah ni Ini yang belajar betul pemindahan ilmu. Dan sebab tu ayat Quran yang pertama diturunkan adalah untuk kita belajar. Iqra, belajarlah. Tapi bukan iqra berhenti dot kat situ tau. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maknanya bukan semua benda bagus untuk kita belajar. Ada benda kita tak boleh nak belajar. Kan? Tak payah bazir masa kita. Fokus pada benda yang memberi manfaat. Kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi maknanya orang kalau nak pandai, dia kena belajar. Orang kalau nak cerdik, pandai lain, cerdik lain tau. Orang nak cerdik, dia kena ada pengalaman. Jadi kalau macam mana nak ada pengalaman, kita mengamalkan ilmu kita ada pengalaman lah. Itu cerdik. Ada orang hari ni dia pandai tapi tak cerdik. Ada orang cerdik tapi tak pandai. Dia belajar berniaga, dia tak sekolah pun sampai darjah 6 je. Tapi terror berniaga Pada darjah 6 je tapi berniaga terror. Sebab apa? Dia pengalaman banyak. Sebenarnya orang kalau pengalaman banyak dia jadi cerdik. Orang kalau ilmu banyak dia jadi pandai. Dan gabungan antara pandai dan cerdik itulah bijaksana. So kalau kita sebut bijaknya dia, bijak ni adalah gabungan antara cerdik dan pandai. Sebab tu orang yang ada ilmu, kemudian ada pengalaman, maka dia jadi bijak. Dan ini Allah sebut dalam Quran, orang bijak ni wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira.
Orang yang Allah bagi hikmah, ilmu, dia akan diberi kebaikan yang banyak. Kan? So maksudnya nak jadi bijak kan. Bijak kan. Mana kena ada ilmu, kena ada pengalaman. Campur tu dia jadi bijaksana. Dia jadi bijaksana ya. Setakat ni okey? Dan setinggi-tinggi bijaksana apabila dia dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu setinggi-tinggi bijaksana. Kan? Jadi maksudnya sudut ilmu ni bukan saja kita perlu ilmu, bukan saja kita perlu belajar, bukan saja kita ada pengalaman, kita kena bertakwa. Apabila bertakwa, Allah akan bantu kebijaksanaan tu. Itu Allah sebut wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kamu kepada Allah, Allah akan ajar kamu ilmu. Dan sebab itu ulama dulu before kata Syaitan memang hebat. Memang hebat sebab Allah bantu dia dengan berbagai-bagai, akan ada ilmu baru yang memberi manfaat kepada manusia. Sekarang ni banyak juga ilmu baru lahir tapi tak beri manfaat kepada manusia, merosakkan manusia kan. Sebab apa? Tak dibantu, Allah tak bantu dia kan. Campur jadi virus ni, kembang dah terlepas, susah dunia sekarang. Virus campur baru. Oh biasa kan, nak buatlah senjata biologi, pecah dia punya lab, habis semua kena kan. Jadi tak memberi manfaat. Dulu memberi manfaat. So, setinggi-tinggi bijaksana apabila dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak cerita beberapa benda yang ulama Islam dulu kan. Salah satu grup ulama Islam ni ada dipanggil Al-Haddad. Pernah dengar tak orang Al-Haddad atau keturunan Al-Haddad? Pernah dengar biasa tak? Atau ada keturunan Al-Haddad di sini? Ada kan? Okey. Al-Haddad ni maksudnya apa? Tukang besi. Dia orang yang mahir besi. Dia adalah orang yang mahir besi. Al-Haddad ni dia orang yang mahir besi, dia terror besi Dan grup Al-Haddad ni dia orang ulama, dia geng ulama tau, ulama, dan dia maknanya digelar grup Al-Haddad ni. Dia yang menemui besi yang sangat keras di dunia waktu itu dia panggil Damascus Steel ataupun Damas Steel. Damas Steel ataupun Damascus Steel. Damascus Steel maknanya dia, walaupun dia nisbah pada Syria tapi kaedah tu sebab guru ulama Damascus Steel atau Damas Steel Kalau pedang Islam bertembung dengan pedang barat confirm patah. Dia gabungan beberapa besi, ada cara dia, beberapa besi ada cara dia, ada cara nak layerkan dia tu keras sangat. Nanti boleh tengok kat Google balik ni, jangan tengok sekarang Google kan. Type Damas Steel, cuba tengok. Dan dia ada 12 grup Al-Haddad ni, masing-masing dia ada dia punya pattern dia. Kalau grup keturunan Muhammadin macam ini, keturunan Ar-Rifqi macam ini. Jadi kalau satu pedang tu nampak, kita dapat jumpa, oh ni keturunan Muhammadin ni yang buat. Kita boleh kenal. Dia ada pattern dia. Dia ada pattern dia. Dan grup Al-Haddad ni, kalau dia ditangkap, dia rela dibunuh daripada dia cerita macam mana nak buat Damas Steel. Dia tak bunuh lah. Aku takkan cerita macam mana nak buat Damas Steel. Dan selama beratus-ratus tahun dia menjadi rahsia orang Islam. Jadi maknanya ketika British menawan negara-negara Islam, dia cuba colek grup-grup Al-Haddad ni. Waktu perang dunia yang pertama, waktu tu Osmaniyah, kerajaan Osmaniyah dia baik dengan Jerman. Kerajaan Osmaniyah baik dengan Jerman jadi Osmaniyah dia dengan Jerman, dia satu blok lain kan, blok tu kalah kan, Osmaniyah, Jerman apa semua. Sebab itu di zaman moden ini besi yang bagus daripada dua tempat, sama ada British ataupun Jerman, sebab dia dapat ilmu Al-Haddad tu. Sebab British tawan negara Islam, Jerman sebab waktu tu Khalifah Osmaniyah dia baik dengan Jerman, jadi mengalir ilmu tu kepada orang ni, kepada mereka dah. Besi ni kalau nak jadi keras, dia kena bubur karbon kat dia. Jadi kaedah nak bubur karbon paling mudah adalah fast cooling. Kita dah panas sekarang, dah tempur, cepat panaskan. Jadi karbon tu ada kat situ. Tapi macam mana walaupun kita dah bubur karbon dalam tu, dia tak keras macam besi orang Islam.
ilmu metodologi sekarang ni, dia guna apa? Dia cairkan besi itu 1500 darjah Celsius, besi itu mencair, dia bubur karbon. Ngodak dah. Maknanya besi itu jadi keras. Kalau kering itu jadi keras. Dia tambah karbon, tapi dia dah cairkan macam tu. Tapi pun tetap tak menjadi rahsia lagi. Orang barat sampai sekarang cuba buat tau, Damas Steel. Adalah kat YouTube tu cuba buat, tapi tak macam betul-betul macam ulama Islam keturunan Al-Haddad buat. Saya ada bertemu dengan keturunan Al-Haddad. Memang dia keturunannya masih dia buat besi dekat Bukhara, Uzbekistan. Saya kata, macam mana boleh buat macam ni kan? Aku keturunan Al-Haddad. Ya ke? Saya kata, ya. Tak banyak ada keturunan Al-Haddad yang masih mempunyai kemahiran membuat pedang ni. Keturunan Haddad kat Malaysia, saya rasa tak ada kemahiran tu. Saya rasa lah. Siapa yang ada? Tak tahu kalau ada lagi, atau mungkin ada simpan dekat buku-buku ke atau atuk lu kan? Kita tak tahu tapi keturunan Al-Haddad tu. Macam mana dia boleh cipta? Macam mana dia boleh dapat benda tu? Macam mana dia boleh dapat teknologi tu? Sebab apa? Dia bukan saja pandai, dia bukan saja cerdik, dia bukan saja gabungan pandai dan cerdik jadi bijaksana, tetapi dia bijaksana yang dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sentiasa ke depan, ilmu tu sentiasa ke depan. Jadi maknanya itu pentingnya ilmu dan pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mencampahkan lagi ilmu kita tu. Lepas tu benda tu penting. Anak-anak kita belajar kat universiti, pesan kat dia, jangan tinggal semayang, kau kena belajar ni hukum, belajar macam ni sekian. Kemudian kau kena faham benda tu. Dan juga satu lagi, kena ingat jangan lupa semayang. Supaya apa? Kecerdikan tu dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baru jadi hebat. Baru jadi satu yang terbeza dengan orang lain. Kerana bertakwa, Allah tambah lagi ilmu tu. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey, habis bab yang kedua. Boleh kita teruskan atau pening lah Ustaz. Sebenarnya Al-Haddad tu apa? Okey. Sebab tu teknologi Jerman dia tak fancy, dia tak macam Itali buat kereta Ferrari ke apa kan, semuanya fancy lah. Maknanya dia punya bentuk fancy, tapi engine in term of besi metallurgy Jerman bagus, Jerman British bagus. Dia dapat benda tu. China ilmu metallurgy tak ada. Dia boleh buat sebiji engine, tapi tak tahan sebab ilmu metallurgy tu tak ada. Ilmu metallurgy tu tak ada kat dia. Banyak negeri-negeri tak ada. Hatta negeri Eropah pun tak semua ada ilmu metallurgy tu. Jadi yang lead adalah British dengan Jerman. US ada dapat lah, mungkin daripada British apa semua kan. Tapi ilmu metallurgy kita boleh tambahkan kita punya pengetahuan pasal metallurgy. Cuba Google type metallurgy, kita boleh tengok dia punya metallurgy ni orang yang kerja. Kalau sekarang dia kerja kat lab, dia akan kaji macam mana nak kuatkan besi ni, macam mana nak kuatkan ni, macam mana tambah ni. Benda tu ada dalam ilmu Islam daripada grup Al-Haddad. Bila Khalifah Osmaniyah maknanya habis pada 1924, banyak guru-guru ulama macam ni dia hilang. Daripada aku jatuh ke taung kafe ke apa semua, baik aku hilang. Jadi benda tu hilang. Sebab waktu Kamal Atatürk mengisytiharkan tak ada jadi khalifah, sebab pun dia nak berkhidmat pada Kamal Atatürk. Jadi sebab tu banyak ilmu-ilmu selepas daripada kejatuhan Osmaniyah, banyak ilmu-ilmu hebat tu disappear. Tak tahu ke mana. Dan sebab tu dan perpindahan ilmu kepada ke barat tu memang wujud daripada orang Islam tu ke barat. Tapi nak ceritanya apa, asas dia pelik tau. Macam mana dia boleh jadi bijaksana yang memang sangat hebat. Sebab bijaksana tu dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama-ulama ada Andalusia, dia punya kajian-kajian sangat luar biasa tau. Jadi maknanya dia bukan saja bijak, tapi bijak dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia dapat ilmu penemuan-penemuan yang memang hebat. Jam matahari, sundial yang itu semua ulama kita cipta. Kompas, Al-Kindi, ulama kita Al-Kindi cipta kompas berpandukan daripada bintang utara tu. Dia buat ilmu pelayaran,
Saya baru ni ada ngajar dekat TV3. InsyaAllah akan kuliah. Saya ada bawa dulu waktu saya belajar ilmu falak. Untuk guru lama tu kan, dia ada sextant dia panggil. Apa nama, yang tengok bintang cara yang tu, cara lama tu kan. Alatnya dekat saya tu. Sextant Itu daripada Andalusia tu, Spain punya teknologi tu. Dia panggil dalam bahasa Arab dia Allahumma salli alaihi, apa namanya, sudus ataupun rubuk, apa tak ingat istilah panjang dia kan. Okey, jadi maknanya setinggi-tinggi kecerdikan apabila dia dibantu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, asal usul besi dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala, besi ni Allah yang turunkan. Jadi besi ni dia bukan unsur asal bumi. Kalau kita tengok unsur dalam carta kimia tu, besi tu apa nama dia? Apa kan? Unsur dia kan 26. Cuba tengok balik. Steel kan? Steel dah bila campur-campur dah. Unsur dia cuba tengok, nanti tengok siapa cikgu kimia sini. Belum bantu saya siapa cikgu kimia sini kan. Unsur dia 26 unsur 26. Unsur besi itu dalam carta kimia tu, yang tabel kimia tu 26. Kita buka surah Al-Hadid, ayat yang menceritakan mengenai penurunan besi bermula dengan ayat 26, 27. 27. Itu memang pelik. Unsur 26 besi. Surah Al-Hadid. Al-Kahfi. Maknanya ada cerita Atini Zubaral Hadid, ada juga cerita pasal besi. Itu pun besi pelik juga tu. Besi jenis macam mana tu. Sampai makhluk pelik bernama Gog and Magog, atau dalam bahasa Arab dia Ya'juj dan Ma'juj. Korek tak boleh tembus sampai sekarang. Tapi akhir zaman besok tembus juga. So apa teknologi dia tu? Kan? Jadi maknanya wallahu alam, kaedah yang tepat macam diturunkan tak disebut dalam Quran, tak diterangkan hadis, tapi Allah kata Allah yang menurunkan besi itu. Cuba rujuk surah Al-Hadid ayat 26-27. Kita boleh cerita mengenai metallurgy tu. Tak ada benda yang menarik naik pasal kecerdikan ulama-ulama kita dulu. Okey. Dan bab seterusnya, setakat ni boleh? Bab pertama hukum, bab yang kedua apa tu kecerdikan kan. Kemudian yang ketiga, apakah yang boleh melembabkan potensi otak kita. Kita kena belajar juga. Apakah yang boleh melembabkan potensi otak kita ni? Kan? Yang boleh melembabkan potensi otak kita. Yang boleh melembabkan potensi otak kita, antara yang besarnya Allah sebut dalam Quran, surah Al-Hujurat ayat 12. Surah Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsam. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah kamu daripada sangka-sangka, kerana kebanyakan sangka-sangka mendatangkan benda buruk. Benda buruk boleh mendatangkan dosa. Sangka-sangka, sangka-sangka boleh melemahkan otak. Okey, sebab apa? Biasanya kita membahaskan sangka-sangka daripada sudut sangka buruk yang surface ni je. Kau jangan sangka buruk kat dia lah, kesian kat dia tau. Itu surface je kan. Ini kita akan bincang dalam sikit. Apakah sangka-sangka buruk yang boleh melemahkan potensi otak kita? Apakah sangka buruk yang boleh melemahkan potensi otak kita kan? Okey, boleh? Surah Al-Hujurat Allah sebut, jauhkanlah kamu sangka-sangka, kerana kebanyakan sangka-sangka mendatangkan dosa. Sangka-sangka ada dua jenis. Sangka-sangka ada dua jenis. Satu dipanggil sangka-sangka, satu dipanggil al-khibrati, dhannu khibrati. Okey, apa ke benda ni kan? Kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil encoded assumption. Encoded assumption, encoded dah ada kod kat otak kita ni. Encoded assumption ataupun al-khibrati. Sangka-sangka al-khibrati.
Okey, macam mana sangka-sangka Al-Khibrati ni? Kita ada cerita kita sendiri. Kita bermain dengan cerita kita sendiri. Sangka-sangka ni, sangka-sangka yang pertama yang boleh melemahkan potensi otak kita ni, dia panggil encoded assumption ataupun Al-Khibrati. Sangka-sangka Al-Khibrati ni, sangka-sangka berdasarkan cerita yang bermain sendiri dekat otak kita ni. Contoh mengenai diri sendiri, diri kita sendiri, kita sangka-sangka pada diri kita sendiri tau. Aku nak buat ni, tapi tak boleh lah. Mana boleh, tak boleh ni. Mana boleh jaya ni. Kita bermain-main dengan kita punya assumption sendiri. Sangka-sangka, tak boleh ni, tak boleh ni, mana boleh ni. Dia menyebabkan potensi otak kita lemah. Sangka-sangka ni. Macam mananya, boleh tak ni? Tak boleh. Belum dah kata tak boleh dulu. Itu sebahagian sangka-sangka, dia panggil jenis Al-Khibrati ataupun encoded assumption. Kita dah encode kat otak kita ni, tak boleh lah, aku takkan boleh lah, tak boleh lah. Ataupun pada orang lain, kau takkan boleh punya, takkan boleh buat lah, kau tak boleh lah. Kita dah ada encoded kita, kau takkan boleh lah, mana boleh. Jadi benda tu bermain dekat otak kita yang cerita kita sendiri tau. Yang cerita kita sendiri, yang benda tu tak berlaku lagi pun, kita pun tak tahu potensi diri kita macam mana, orang lain tu macam mana. Tapi kita bermain sendiri encoded assumption ni. Tak boleh ni apa semua. Saya nak cerita ibu kakak tuan-tuan sekalian ni. Kisah orang yang membenarkan hadis Nabi SAW, iaitu menombangkan kota Rom yang terakhir, kota Konstantinopel. Okay, zaman Rasulullah SAW ada dua kerajaan besar. Satu Rom, satu Parsi. Satu Rom, satu Parsi. Parsi 16 Hijrah, Rasulullah wafat 10 Hijrah. 16 Hijrah, Parsi dapat ditawan oleh Islam dah. 16 Hijrah. Rasulullah wafat 10 Hijrah, 16 Hijrah, dah Parsi jatuh ke tangan Islam dah. Rom waktu tu, Nabi sebut Rom juga akan tombang. Nabi sebut Parsi tombang, dan hadis Nabi ada mana Parsi dan ada mana Rom. Nabi sebut la tuftihannal Qastantiniyah fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaish dzalikal jaish. Konstantinopel ni, kota Rom yang terakhir, Rom ni kota mana besar, akan tombang tau. Dan orang yang akan lead untuk tombangkan Rom tu, dia sebaik-baik pemimpin, yang bersama-sama tu sebaik-baik tentera, sebaik-baik pengikut. Jadi sejak zaman Nabi SAW telah ada satu orang sahabat bernama Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari lead untuk tombangkan Rom, tapi tak berjaya tau. Daripada zaman sahabat ke zaman tabi'in, daripada zaman tabi'in ke tabi'in, sebanyak 23 kali percubaan menumbangkan kota Konstantinopel. 23 kali. Jadi kalau ikut Masihi dan nak senang faham Masihi dia, Rasulullah kan menerima wahyu pada 610 Masihi. 610 Masihi. Rasulullah wafat lebih kurang 632 Masihi, lebih kurang 632 Masihi. Jadi 632, kita kan 2000, kita 2020 kan. Tak senang untuk Masihi, tak senang faham. Berterusan sampai kurun ke-14. Sampai kurun ke-14 berterusan sampai kurun ke-14. Kota Konstantinopel sebanyak 23 percubaan oleh pejuang-pejuang Islam menumbangkan kota Konstantinopel sampai kurun ke-14. Waktu tu ada satu orang sultan daripada kerajaan Utsmaniyah, namanya Sultan Murad. Dia juga cuba untuk tombangkan Konstantinopel. Dikaji, tak berjaya. Dia kata, dia kaji 23 grup sebelum ni, kenapa gagal? Kaji. Akhirnya dia kata aku cuba untuk membenarkan hadis Nabi SAW ini kan. Dia ada 3 anak lelaki. Anak lelaki yang pertama namanya Ahmad, yang kedua namanya Ali, yang ketiga namanya Muhammad. 2 anak lelaki dia ni meninggal syahid dekat peperangan. 2. Jadi waktu tu anak dia yang ketiga namanya Muhammad. Muhammad ni mak dia meninggal kecil. Jadi dia dibawa ke istana oleh Sultan Murad. Yang jaga Muhammad ni adalah mak tiri dia, isteri ketiga Sultan Murad,
Dia memang si ketiga samurai dia tak ada anak, tapi watak dia macam mak-mak. Nama dia Sultanah Mara Bronkovich. Kan? Dia orang asas kalau sekarang negara sekarang ni Serbia. Kalau sekarang ni Serbia, Sultanah Mara Bronkovich. Macam kan? Macam nama virus pula kan. Nama virus macam nama perempuan tak gurau je. Okey. Sultanah Mara yang Muhammad ni adalah anak yatim. Mak dia meninggal. Lepas tu bapak dia memang super garang Dia memang bapak dia Sultan Murad memang garang orang dia. Jadi Sultanah Mara ni yang sentiasa bagi kau boleh, kau anak yang bagus, aku anak ketiga, abang-abang aku semua syahidan, aku mana boleh, tak kau boleh. Dia selalu bagi semangat pada Muhammad ni kan. Jadi Muhammad ni hidup sebenarnya daripada semangat mak dia. Engkau boleh, aku tak boleh mak, engkau boleh. Jadi ketika Sultan Murad meninggal, Sultan Mara kata apa? Muhammad, aku harap kau boleh pimpin negara ni, tapi mak nak balik kampung kan? Mak nak balik Serbia. Jadi sebenarnya Sultan Mara selepas Sultan Murad meninggal, dia balik Serbia. Jadi Sultan Muhammad ni dia lead lah negara dia sampai umur dia 21 tahun. Dia kata aku cuba nak menombangkan kota Konstantinopel. Kan? Cuba menombangkan kota Konstantinopel. Dia cuba macam-macam. Kota Konstantinopel ni dulu punya, bayangkan, dia ada 6 layer tau. Dia bermula dengan parit. Lepas parit, wall. Lepas parit pertama, kedua wall pertama. Lepas wall pertama ada killing field. Ada kawasan untuk killing field, untuk membunuh Okey, maknanya parit, kemudian wall. Okey, kemudian ada killing field 3. Ada first inner wall. First inner wall ni ada tower. First inner wall. Lepas first inner wall ada killing field lagi. Kan? Lepas killing field lagi baru inner wall betul-betul. 6 lapis tau. 6 lapis. Dia bom dia tembak tak boleh. Dia cuba korek daripada bawah tak boleh. Dia cuba tawan Selat Bosphorus tak boleh. Kemudian kota Konstantinopel yang terakhir ni, bantuan-bantuan daripada negeri Kristian dah start datang daripada kapal. Dia kata, oh memang tak boleh lah, maka aku akan jadi dalam sejarah sebagai grup yang ke-24 yang gagal. Dia dah lemah semangat lah. Tahu tak ibu-ibu kata siapakah yang bagi semangat dia balik? Mak tiri dia datang daripada Serbia, datang ke medan peperangan. Muhammad, kau boleh, aku jaga kau daripada kecil, kau boleh Muhammad. Itu yang akhirnya last kali final battle, dia sendiri duduk, dia sendiri ke depan lah. Dia sendiri ke depan kan? Dapat pecahkan wall yang pertama, killing field dapat kalahkan yang inner yang pertama kan? Masuk wall yang kedua, inner pertama outer wall, inner wall, first inner wall, second inner wall, dapat pecahkan akhirnya. Dan akhirnya dia dapat menawan kota Konstantinopel dan juga membenarkan hadis Nabi SAW pada 1453 Masihi. 1453 Masihi. Sebab apa? Dia berkawan dengan orang yang tak ada encoded assumption. Kan? Maknanya jenis sangka buruk al-khibrati ini. Orang ada encoded assumption, hidup dia lemah. Dia kata tak boleh lah. Macam mana tak boleh? Tak boleh je. Dia bermain dengan cerita dia sendiri. Kan? Akhirnya kita takkan berpotensi. Belum dah kata hari ni macam tak boleh lah, hari ni menang. Tak boleh je. Dia bermain dengan cerita dia sendiri. Dan sesiapa yang ada al-khibrati ni, kalau terlalu sangat delayan, dia boleh jadi anxiety dalam hidup dia. Dia akan runsing ke depan. Macam mana ke depan ni? Macam mana? Ni rumah nak bayar, kereta nak bayar, projek tak ada, macam mana ni kan? Orang macam ni, ciri-ciri dia ada sangka al-khibrati ni. Sebab tu Allah sendiri sebut, wahai orang-orang yang beriman, jauhlah kamu dari sangka-sangka, kerana sangka-sangka mendatangkan keburukan sampai perbuatan dosa. Kenapa Allah suruh kita hindarkan sangka-sangka tu? Sebab apa? Sebab inilah dia melemahkan potensi otak kita. Kalau anda kata Sultan Muhammad dah putus asa, Muhammad Al-Fatih tu akhirnya diberi jolokan ataupun nama Muhammad Al-Fatih, Muhammad yang membuka.
kota Konstantinopel tu, sebenarnya kalau behind the scene cerita, dia dah lemah semangat dah. Mak dia datang daripada Serbia tu. Dia kata, mak macam mana? Tak apa. Kau boleh. Engkau lah. Boleh. Kau boleh. Kau boleh. Dia kata, tak apa mak. Sama ada aku boleh atau aku syahid. Itu je. Pergi. Mak doakan. Dan akhir tombang. 1453 masih. Kan? Sebab apa? Sebab dia duduk bersama orang yang tak ada encoded assumption. Kan? Otak tu kuat. Kan? So jadi sama kita. Jadi orang apabila terlalu melayankan al-khibratin ataupun encoded assumption ni, dia akan jadi orang anxiety. Dia rusing ke depan, rusing dia. Dan banyak hari ni, dan apabila kita banyak anxiety, banyak rusing, masa kita habis lah. Bayangkan, masa kita ada 24 jam sehari. Tolak kita tidur 26 jam, tolak lagi 20 minit kat dalam kelas. 6 jam 20 minit. Okay. Maksudnya 6 jam 20 minit. Okey. Maksudnya kita ada 18 jam. Bayangkan ibu-ibu, kakak, ayah-ayah saya sekalian, 18 jam kita ada 2 jam melayan rungsing pasal rezeki. Allah, pening lah, macam mana projek tak ada. Buatnya tak juga, tak buat apa-apa pun, rungsing 2 jam. Kan? 2 jam lagi rungsing pasal anak ni tak kahwin, macam mana nak jadi ni, apa nak jadi. 2 jam lagi rungsing pasal ni orang tak bayar payment lah, apa lah. Akhirnya 18 jam tu kita tinggal berapa jam je untuk kita. Sebab apa? Diganggu oleh encoded assumption, diganggu oleh azon, sangka-sangka tadi tu. Kita terganggu hidup kita sangat. Tapi kalau kita bersihkan, ya Allah, aku memang susah, tapi aku nak usaha dan aku tawakal kepada Engkau ya Allah, kita akan bergerak. 18 jam tu semua milik kita. Rungsing ketepikan, aku nak bergerak. Sekarang tak ada projek, tak ada apa, aku buat kerja. Boleh buat kerja lain, masuk kursus niaga online ke apa semua kan. Tapi bergerak hidup. Taklah duduk rusing dekat meja, rusing kat bilik kan. Masuk rumah kunci pagar kan, masuk pagar kunci pagar, masuk rumah kunci rumah, masuk bilik kunci bilik, masuk almari kunci almari, duduk dalam kotak kunci kotak, duduk dia rusing. 6 jam sibuk melayan encoded tu lah. Sibuk melayan assumption kita tu, sibuk melayan zone kita tu. Pada 6 jam tu, kalau dia kata okey hari ni tak ada kerja apa-apa, tapi hari ni okey aku nak kemas rumah lah ni. Rumah pun jadi kemas. Kan? Sebab tu kalau kita tengok, kalau orang susah, ada orang susah sebab dia tak ada kerja. Ada orang susah demotivate dengan benda ni. Sampai kalau kita datang rumah orang susah, sampah pun tak terkutip. Sebab apa sampah tak terkutip? Apa mengena dengan dia tak ada kerja dengan sampah? Sebab apa? Demotivate tadi tu. Ada encoded assumption kat dia. Jadi dia melayan cerita dia lah, nak macam mana rumah nak bayar, kereta nak bayar, kalau pening lah kepala. Duk pening tapi buat apa-apa tak juga. Duk pening je. Akhirnya sampah kat rumah pun tak diangkatnya. Lepas tu kalau kita tengok orang susah, kita tengok rumah ada sepah-sepah. Kenapa rumah tu sepah? Apa kena buang kerja dengan rumah sepah? Sebab masa dia telah diambil dengan dia punya anxiety tu, dengan cerita kerungsingan dia ambil. Kalau dia jadi reality, khalas, ini memang takdir aku. Kita semua ada takdir kita kan. Tapi okey, aku nak buat. Hari ni tak ada kerja apa-apa, tak apa, aku nak kemar rumah. Store. Cuba kita buka store kita. Saya selalu bagi contoh store. Apa di dalam tu? Store tu tempat simpan barang, bukan tempat simpan sampah. Dalam tu ada blender rosak dah 3 tahun, vacuum rosak dalam tu kan. Ayah-ayah tukar minyak hitam kan, sekali tukar dia lebih suku dah ada 5 botol kat situ lah. Apa tak gabungkan semua, tinggalkan satu je, lain buang lah. Store kita, jumpa store kita. Dapur kita cuba tengok lah. Kalau kita perlukan plastik tu, perlukan 10-15. Ini plastik dah 3 tahun dah jadi sarang lipas lah. Tak, sebab apa? Kita duk layan benda yang alah peningnya, tapi tak bergerak apa-apa. Duk pening je. Sebab apa? Zone tadi tu, sangka-sangka tu, dia panggil encoded assumption. Itu benda merosak kita. Dan kalau terlalu layan, seorang akan jadi apa? Dia akan jadi anxiety. Dah kayak rusing, hidup dia rusing je. Rusing, tak ada kesudahan. Kan? Itu yang pertama, zone yang pertama. Okey, yang akan menarik potensi otak kita. Yang kedua dipanggil al-ibrati. Tadi khibrati dengan kha. Ni ain, ibrati. Al-ibrati.
Az-zannu al-ibrati. Kan? Zan al-ibrati atau sangka-sangka ibrati ni macam mana? Kita sebut tak senang faham kita kan orang Lembah Kelang, mesti kena bahasa Inggeris ustaz kan. Kalau tidak tak kelas kan. Saja dia engagement assumption. Engagement assumption. Kan? Tak senang faham engagement assumption. Engagement assumption ni apa? Kita ada rule yang kita buat sendiri kat otak kita. Kita ada rule kita. Kita ada peraturan yang kita buat sendiri kat otak kita. Benda tu bagus. Benda tu bagus. Tapi, okey, contoh. Nak senang faham engagement assumption ataupun dipanggil al-ibrati. Al-ibrati. Contoh, kita ada rule kita. Contoh suami kena bagi aku bunga waktu anniversary. Itu rule kita tau. Itu rule kita. Suami kena bagi bunga ketika anniversary. Habis kalau dia tak bagi, kalau dia tak bagi mak dia tak sayang. Kan itu assumption kita. Assumption kita. Kan? Dia tak bagi bunga, tak bagi bunga mak dia tak sayang aku lah. Ada orang yang bergaduh dengan lelaki sebab tak dapat bunga hari anniversary. Masa dia 18 jam tadi, habis satu hari kena merajuk. Suami habis 5 jam untuk memujuk. Itu pun tak habis lagi tau. Esok ungkit lagi 6 jam. Dan terus sikit kan. Suami perlukan 3 jam untuk memujuk. Kan habis masa kita dan potensi otak kita. Masa 18 jam ada. Mengajuk 1 hari. Suami memujuk dan 6 jam ke 10 jam. Setengah hari. Habis masa. Bermula apa? Dengan al-ibrati dipanggil. Ataupun engagement assumption. Kita dah ada engagement kita. Kita dah ada rule kita. Suami kena bagi bunga. Kau tak bagi? Tak bagi dia tak sayang tau. Tak sayang lah tu. Awak tak sayang saya dah. Awak tak ada mungkin-mungkin. Kita ada rule kita yang kita assumption sendiri. Kita sangka macam tu. Padahal, takkanlah sebab tak bagi bunga makna tak sayang. Ada orang kadang-kadang sayang dia bentuk makro. Bentuk makro ni, dia sediakan rumah, dia sediakan kereta. Dia tak pandai sayang bentuk mikro. Dia tak pandai sayang bentuk mikro. Sayang bentuk mikro ni yang cakap love you, pegang tangan, bagi-bagi bunga. Dia tak pandai. Dia sayang secara makro. Kita nak sayang tu secara mikro. Bergaduh pada benda tu je. Menghabis masa. Kan kadang-kadang sebab apa? Sangka buruk yang kedua. Assumption yang kedua, engagement assumption. Kita ada rule dan rule tu langgar kita sangka. Ini tak sayang adalah ni, tak sayang dah. Itu kan kita yang sangka. Dan dia akan mengambil masa kita. Bila kita sangka je, kita pun merajuk. 3 hari merajuk. 3 hari tu kalau kita boleh bersihkan kat sini, macam-macam benda boleh buat. Daripada merajuk baik buat facial, Kak. Facial. Daripada merajuk kan, baik kita buat facial. 3 hari putih lah kan. Ini merajuk tu kau bilik. Tu apa? Bermula dengan sangka-sangka. Sebab itu Allah sebut, wahai orang-orang beriman, jauhkanlah kamu dari sangka-sangka. Kebanyakan sangka-sangka mendatangkan dosa. Kan? Jadi maknanya kita ada rule kita. Okey. Anak mesti hormat kita. Anak saudara mesti hormat kita. Memanglah anak saudara mesti hormat kita. Takrifan hormat adalah tangan mesti cium tangan. Kan? Mesti. Habis tu anak saudara kita datang, kita salam, Pak Long, apa khabar Pak Long? Lepas tu dia sibuk main handphone. Assumption kita, tak hormat betul lah budak-budak sekarang ni. Padahal kita yang sangka, kalau dia tak hormat, dia takkan datang. Tapi budak sekarang memanglah handphone tu, salah ke tak salah dia tu. Tapi kita sangka-sangka tu menghabiskan masa kita. Maka kita duduk seorang-seorang. Budak sekarang ni, anak-anak saudara yang mungkin hormat saya pun, kita merajuk sendiri, kita mengata sendiri, kan mengambil masa kita. Kita melayan perasaan kita. Kan membazir masa. Kan? Membazir masa. Okey? Orang kalau melayankan rule ataupun engagement assumption ni, dia mudah jatuh pada depres. Orang yang banyak depres adalah orang yang banyak dia punya assumption, dia panggil expectation dia. Dia banyak expectation tau. Makin banyak expectation, makin penat hidup kita. Suami kena macam gini, isteri kena macam gini, ini kena macam gini, kena macam ini. Kalau tak macam ni, maknanya tak hormat, maknanya tak sayang. Itu kan assumption kita je. Tak semestinya dia buat benda tu dia tak sayang, tak semestinya dia buat benda tu tak hormat, tak semesti pun. Kita yang sangka macam tu. Dan kita akan melayan. Jadi orang kalau melayan benda, dia akan depres.
Depress seseorang, merajuk seseorang, duduk kat bilik seseorang. Sama juga. Kalau kes yang pertama, masuk pagar kunci pagar, masuk rumah kunci rumah, masuk bilik kunci bilik, masuk almari kunci almari, masuk kotak kunci kotak, duduk dia terkebil-kebil melayan. Okey. Jadi memang kakak tuan-tuan muslim-muslimat sekalian kan, otak kita ni jangan dilemahkan dengan benda macam tu. Okey. So jadi otak kita ni dia kena jelas cara pemikiran, kan, fokus kepada pembangunan. Sebab yang membezakan kita ini, yang membezakan kita adalah ini. Terus bangunkan, kan, dan jangan ditarik dengan sangka-sangka. Dua jenis sangka-sangka tadi tu, kan, sama ada dia sebagai al-khibrati ataupun al-ibrati, encoded assumption ataupun engagement assumption. Dia akan memenatkan kita, dia akan menarik potensi diri kita, menghabiskan masa kita kerana benda-benda macam tu. Okay. Macam mana? Mengatasi dia, bab seterusnya. Tunggu. Okay. Tunggu. Kalau tak sempat kali ni, kita kelas akan datang. Jangan tak datang kalau akan datang. Okay. Memang bab yang terakhir adalah macam mana nak dia punya, macam mana nak atasi dia. Kita dah belajar, tapi saya ada macam tu, macam mana kan? Mana kita belajar macam mana cara nak mengatasi. Cara-cara nak mengatasi. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Yang pertama, cara nak mengatasi dia, kena balik faham mengenai takdir. Tauhid Tauhid dalam bab takdir. Okey. Takdir ni, setiap kita ni dia ada laluan dan jalan masing-masing. Takdir takkan sama. Kita takkan sama dengan ayah kita takkan sama dengan atuk kita takkan sama dengan anak kita. Semua ada laluan masing-masing. Habis tu ustaz, peninglah saya ustaz, anak saya tak nak kahwin, sebab kahwinnya marah, kita kahwinnya marah, kan, marah aja sebab kahwin, kan? Peninglah ustaz, kan? Dia ada takdir dia. Kita boleh ingatkan, tapi jangan jatuh sampai kepada rungsing tu. Jangan jatuh kepada cerita kita yang zon tadi tuan. Nanti kalau tak kahwin orang cakap apa, nanti malulah apa semua. Kan penat kita bermain cerita kita sendiri. Dia ada takdir dia, khalas. Mak ingatkan, kau tak nak, itu urusan kau. Mak dah lepas, mak dah ada suami dan ada kau, ada keluarga. Kau tak nak kahwin, itu hal kau. Jadi kalau kita rungsing, kita melayan benda itu, kita melayan benda itu, kita tak boleh tidur. Anak tu tidur sedap dia, kita yang tak boleh tidur. Tak kahwin lagi, macam mana tak kahwin lagi semua, kita tak boleh tidur. Jadi balik kepada takdir. Kena faham benda tu. Semua orang ada laluan masing-masing. Khalas. Semua ada laluan masing-masing. Kan? Untuk apa kita rusing benda benda ke depan yang kita tak boleh nak pegang pun. Jadi balik takdir. Khalas. Jadi dalam hal ini Nabi suruh kita selalu untuk berdoa minta takdir yang baik. Lepas tu kita suruh berdoa minta takdir yang baik dalam hidup kita. Apakah doa minta takdir yang baik? Salitkan. Salitkan. Doa yang paling banyak Nabi baca dalam hidup Nabi, paling banyak Nabi baca dalam hidup Nabi, hadis riwayat Muslim. Minta takdir yang baik. Apa dia? Yaitu salingkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ustaz. Penat-penat aku bersedia macam ni tapi itulah doa takdir yang baik. Itu doa dia. So banyak baca doa tu. Sebab itu ibu-ibu, kakak, ayah saya sekalian, kan, kalau kita bertawaf, kita berdoa sampai ke rukun Yamani, mana nak start habis tawaf, kita disuruh baca doa tu. Sebab semua doa tadi tutup dengan minta takdir yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Tutup dengan takdir, minta doa yang baik. Sebab kita perlukan Allah bagi kita takdir yang baik di hidup kita. Jangan rungsing pasal takdir. Semua orang ada takdir dah, khalas. Apa nak rungsing? Bergerak atas takdir masing-masing. Tapi minta takdir yang baik Allah Subhanahu Wa Taala. Minta untuk anak kita takdir yang baik. Dia ada bahagian dia masing-masing. Kita boleh sebut, tapi jangan sampai merungsingkan kita. Dia takdir dia, dia bahagian dia. Dan Allah tidak pernah mensia-siakan hidup kita. Rezeki kita selagi mana ada kehidupan, selagi tu ada rezeki. Selagi tu tetap ada. Jangan rungsing. Aja balik pada takdir. Itu syarat pertama. Lepas tu bila orang faham mana takdir, kan hati dia akan tenang. Khalas, orang ada takdir masing-masing, dia akan tenang.
Saya ibu kakak tuan-tuan sekalian kan, 2018 baru ni kan saya accident kan. Orang tu kata buju hidup saya. Oh kan, patah 3 saya ni, 2 rusuk sini, sini satu tak boleh berjalan kan. Bas terbabas, dia tarik, dia panik, dia tarik masuk jalan saya ni. Okey. Kalau saya cepat sesaat cepat saya tak kena. Tapi tak kena kereta banyak-banyak ni, boleh saya kereta pertama tau. Kalau langgar, batu kena tangkap betul-betul kat tempat driver ni. Kalau saya cepat 0.2 saat, mungkin kena belakang, tak kena saya. Kalau kan. Tapi itulah takdir. Kita tak boleh cakap macam mana, itu takdir. Bayangkan dia langgar 3 kereta, belakang semua ICU. Saya ingat meninggal sebab saya tak jumpa lepas tu dah. Saya kereta pertama dah tepat kat saya, tapi saya cuma zon kuning je, bukan zon merah. Kereta belakang 5 ambulans datang. Dan hari ni kalau saya tengok kan, kalau saya tengok orang kongsikan video-video pasal orang accident kan, orang rakam kereta di belakang, kereta depan kena kan, sesaat je tu. Itu kan bahagian masing-masing. Itu kan bahagian masing-masing. Kan? Kalau dia cepat atau lambat, memang tak kena, tapi itulah takdir dia. Yang kita nak apa, ya Allah, takdir aku minta baik-baik. Kena juga, tapi taklah sampai mudarat. Saya kawan-kawan waktu kat hospital, kawan-kawan diver saya datang tau daripada Spain, ada orang putih daripada Spain, ada daripada Belgium, ada datang tengok saya kat hospital kan. Muhammad, good to see you in one piece, Muhammad. One piece, saya kata, good to see you in one piece. Aku ingat aku dah 2 piece ke 3 piece. Tapi saya fikir balik, betul juga, alhamdulillah kan? Tengok akal, kan. Okay. Jadi maksudnya semua ada takdir masing-masing, alhamdulillah kan. Kena tak kena, tapi minta takdir direngankan, diberi jalan keluar, baru tak runsing. Kalau kita penuh dengan zon, dengan sangka-sangka, macam mana ni, dia tak habis, dan dia akan menarik masa kita dan potensi otak kita. Kalau tak, kita kalah. Kalau kita duduk dalam realiti kan, okey aku susah, tapi 2 jam ni aku nak buat apa? Nak kemar rumah lah, rumah jadi bersih. Okey, aku memang susah, tapi sejam ni nak buat apa? Nak kemar kereta lah, kereta bersih. Ini kereta kan, air mineral punya botol ada kat situ, tak dibuang, koci ada dari masuk. Tak jadi realistik. Sebab apa? Duduk runsing tapi tak buat apa-apa. Okey, ni sejam ni aku nak buat apa? Aku memang susah, tapi nak buat apa sejam ni kan? Kalau ada takdir masing-masing. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua, bagus sangat kalau kita nak mengamalkan zikir nama Allah Subhanahu wa taala, Ya Ghafur dan Ya Syakur. Ya Ghafur dan Ya Syakur. Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ghafur. Berapa banyak tak kisah. Kalau saya kata ibu-ibu kakak kena baca satu hari 10,000 kali dia hanya sebagai catatan kita tu je. Berapa kali tak kisah, janji nak amal. Bila nak amal hari ni, siapa yang mengamal nama Allah Ya Ghafur, Ya Ghafur ni kelebihan dia melepaskan kita pada benda lepas. Dia melepaskan kita daripada terperangkap dengan benda lalu. Dia melepaskan kita daripada terperangkap dengan benda lalu, benda lepas. Jadi kita kenangan-kenangan lepas yang grounded kita, yang memerangkap kita, memerangkap kita dapat lepaskan. Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur. Ada orang kadang-kadang dia grounded dengan benda lepas. Dulu rumah saya besar, kereta besar, sekarang dah kena lelong rumah, terpaksa duduk rumah. Itu rumah juga. Dulu pun rumah bank, bukan rumah kita pun, dulu pun. Tapi rumah tu tak ada. Dulu saya pakai kereta besar-besar, tapi bisnes dah tak okey, macam mana pakai kereta kancil. Dah itu rezeki kita, apa nak malu. Ini nak datang kelas juga pakai kereta kancil, parking jauh kat Yasar Restu sana. Lepas tu penat sendiri jalan. Kenapa tu? Tak adalah, saja exercise, padahal malu kereta kat sana. Untuk apa? Dah itu main kereta kita, kalas. Sekarang rezeki, nanti kalau dah berjaya balik, aku belilah balik kereta macam dulu. Apa nak malunya? Jadi kita kadang grounded dengan benda lepas tau. Dulu saya macam ni, itu dulu dah kalas. Itu dah dulu, sekarang macam gini, nak macam mana? Hidup dah dalam reality kan? Jadi bagus sangat Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur kan?
Ya syakur ni lebihnya apa? Untuk benda ke depan yang kita rungsingkan. Orang anxiety sangat bagus untuk baca ya syakur, ya syakur, ya syakur, ya syakur, ya syakur. Dia rungsing pada benda yang tak wujud depan. Kan? Orang kalau terlalu anxiety, dia boleh sampai kena panic attack tau. Panic attack ni sampai tiba-tiba rasa tak bernafas, tiba-tiba rasa nak mati, sama ada panic attack. Padahal tak ada apa pun. Cek darah semua okey, cek jantung semua okey, tapi saya rasa nak mati lah apa semua. Tapi awak semua okey. Akhirnya apa? Jin juga disalahkan. Kesian kat jin. Dia sebut jin masalah, kesian kat jin. Jin tu tak ada kena-mengena pun. Dia pun tengah rusing masa depan ni. Macam mana? Kan? Tak ada kena-mengena pun. Kita tuduh dah ini semua orang buat lah ni, orang buat lah. Tak ada kena-mengena pun. Kan? Sebab anxiety kita kena panic attack. Ya syakur sangat bagus. Jadi gabungkan dua benda tu, ya ghafur ya syakur, ya ghafur ya syakur, ya ghafur ya syakur. Bagus sangat untuk kita keluar, buang kita punya sangka-sangka tu. Sama ada yang khibrati atau ibrati. Jadi hidup kita jelas, hidup kita realistik. Kita tahu nak buat apa hari ini, kan? Taklah rusik tapi tak buat apa-apa. Okey, itu dua perkara yang baguslah untuk kita amalkan. Pegang pada takdir balik dan amalkanlah. Saya boleh bagi amalan yang panjang-panjang lagi, tapi takut tak buat. Itu dulu pun okey. Dah amal ni baru jumpa balik. Ustaz, saya dah amal Ustaz, tapi masih rusing lah Ustaz. Nanti kita amal tu, nanti jumpa balik. Ni amal ni dulu. Bagi banyak-banyak tak amal pun nanti. Nanti kita amal ni dulu insya-Allah. Sebab Allah sebut walillahil asmaul husna fad'u biha. Bagi Allah ada nama-nama yang baik, maka mintalah dengan nama-nama yang baik itu. Okey. Jadi saya rasa setakat saya dulu yang boleh kita kongsikan bersama dalam mengenai manusia dan potensi otak kita ni kan, yang membezakan kita dengan makhluk lain lah otak kita. So tingkatkan ilmu dan jangan sampai potensi otak kita ditarik dengan benda azon tadi tu atau sangka-sangka tadi. Oh, lagi bagus. Nak amal Asmaul Husna pun lagi bagus. Kita baca tak pagi, tak petang kan. Yang ini fokus. Sebab ada orang kadang-kadang tak mampu nak amal 99 tu, terpanjang sangat kan. Jadi ya ghafur dan syakur. Sampai-sampai nak naik kereta, nak pergi pasar, nak duduk, nak sambil kan. Macam ya ghafur dan syakur, ghafur dan syakur. Untuk lepaskan kita daripada terperangkap pada benda-benda tu. Grounded pada benda tu. Kan? Okey, insya-Allah panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi. Siapa nak ikut kuliah secara panggil maya, boleh ikut IG saya Ustaz Amin. IG saya Ustaz Amin. Okey. Ataupun kalau nak dengar kuliah kat YouTube, boleh type Ustaz Amin. Ustaz Amin, jumpalah pak cik ni kat YouTube kan. Ada lebih 100 kuliah. Ataupun kuliah kita ke sini apa nama kuliah? Al-Kahfi. Dekat YouTube Al-Kahfi kat YouTube Al-Kahfi Travel. Okey, biasanya saya tak kempenkan kat kelas itu nanti datang insya-Allah. Okey, maksudnya travel boleh tapi ikut macam itulah. Okey. Saya kan ni bukan ni tau. Abang kita ni kerana abang yang tolong rakam tu kan. Kalau tuan-tuan bagus juga nak untuk wakaf ilmu, sebab benda ni kekal kat YouTube. Kan? Nanti boleh bagi hadiah. Kan? Sebagai wakaf, dia panggil wakaf ni, dia wakaf juga tu. Wakaf untuk ilmu. Kan? So jadi akhirnya berkembang kan. Jadi kalau kita nak rujuk balik pun apa dah lupalah. Ibrati, roti apa tak kan? Saya boleh rujuk balik. Dekat Al-Kahfi. Jadi bolehlah kalau nak ni siapa-siapa yang ni boleh kan, untuk buat wakaf ilmu dipanggil. Okey, sekian kita akhirkan doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan keimanan kepada kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ibrahim ya Allah.
Kurniakan kepada kami kesembuhan di dalam segala penyakit kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ayub ya Allah. Berikan kepada kami jalan keluar bagi segala permasalahan kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Yunus ya Allah. Kurniakan kepada kami kemurahan rezeki yang halal ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Sulaiman ya Allah. Berikan kepada kami bantuan di dalam apa yang kami usahakan ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Musa ya Allah. Kurniakan kepada kami ketabahan di dalam segala ujian hidup kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Isa ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami keredaan-Mu ya Allah, dan muliakan kami hidup di dunia dan di akhirat ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada junjungan kami Muhammad ya Allah. Berikan kepada kami keluarga yang bahagia, anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Sayyidina Ali dan Siti Fatimah ya Allah. Dan kurniakan keredaan-Mu kepada kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada keseluruhan sahabat Nabi-Mu ridwanullahi alaihim wa arda ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillah Rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Puan-puan, tuan-tuan, kalau kita tak cakap pada Allah pun, Allah tahu satu-satu dah perangai kita. Engkau tahu semuanya ya Allah. Tapi aku nak bagi tahu juga bahawa aku menyesal ya Allah. Mungkin pada waktu tu aku sengaja, mungkinlah, tapi waktu tu aku tak cukup matang, aku tak cukup faham erti dan makna kehidupan, bahawa aku terpaksa bergerak dan mesti bergerak. Kita ni nak tak nak, suka tak suka, mesti masuk ke alam kubur.